أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT dengan lebih izin Allah SWT di pagi ini. Dengan kita bangun daripada tidur, kita ucapkan dulu terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilahin nusur. Ini kena rutin. Setiap kali kita bangun tidur, terima kasih kepada Allah. Allah telah kurniakan kita istirahat. Istirahat, waktu siang kerja, malam kita tidur. Jangan pula malam kita berjalan, kecuali orang bekerja, berkhidmat. Ya, itu lain. Ini merayau malam. Jadi siang baru tidur. Tak jadi. Jadi jadual ni Allah dah bagi. Kecuali mereka kerana berkhidmat, mencari rezeki. Itu lain cerita. Itu yang dibolehkan. Baik. Semalam kita ceritakan tentang kelebihan-kelebihan puasa-puasa sunat. Ya, siapa nak lakukan itu sunat. Ini sebagai tambahan-tambahan. Ya, tetapi dalam bulan Zulhijjah ini Allah lipat gandakan. Ya, sebagaimana kita berlakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Zulhijjah ini kita daripada semalam 1 Zulhijjah, hari ini dah 2, seterusnya sampailah kalau boleh sampai 9 Zulhijjah. 10 maknanya 9 itu orang di Mekah menunaikan ya wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Jadi kita ni sebagai menghormati. Jadi kita berpuasalah. Jadi yang dilarang waktunya iaitu waktu dinamakan Aidil Adha pada 10, 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Hari di mana kita mengkorbankan dari sedikit daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, keluarkanlah sedikit, tak banyak sangat, sedikit je. Ambil 1 bahagian ke, 2 bahagian ke, 3 bahagian ke. Kalau mampu 1 lah. Kita dalam satu keluarga, dikadang-kadang 1 pun cukup sebagai bukti kita itu keluarga. Ya, kalau kita mampu, kita bawa banyak. Allah akan janjikan nikmat-nikmat untungnya nanti di hari akhirat. Cuba bayangkan. Ya, cuba bayangkan kalau kita membuat amal tiap-tiap tahun di situ, nanti di yaumil akhirat datangkan unta yang tinggi, yang besar, yang tegap, yang laju. Seronok tak? Tengok kita pula nanti naik unta yang ala kurus kering, kerotek nak jalan. Itulah sebabnya kita kena cari ya. Bagaimana kedudukan ya, pahala-pahala Allah yang akan beri lipat ganda. Baik, insya-Allah. Pada hari ini kita masuk tentang, kita dah cari tentang haiwan-haiwan yang nak digunakan untuk penyembelihan. Jadi hari ini dah kita niat dah, kita pasang niat, dah kita serah kepada orang yang mewakilkan kita atau kita buat sendiri, itulah cerita. Zaman PKP ni kita wakil lah banyak kan ya. Masa ini zaman PKP kena kita letakkan kepada pihak yang tentu, yang dibolehkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita ikutlah atur ya, itu caranya. Sebab itu bukannya apa. Sebab ini untuk menjaga keselamatan kita. Ya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kita kepada kebinasaan. Apa benda yang kita ni susah payah? Ya tak? Pihak yang membolehkan ada ya. Ni baik. Jadi hari ini kita nak mengatakan sunat ketika menyembelih. Ya, itu sebagai satu pengajaran kita bersamalah. Ya. Sunat kita menyembelih, berapa perkara yang disunatkan pada waktu menyembelih korban itu? Pada waktu menyembelih korban itu disunatkan 5 perkara. Iaitu pertamanya membaca nama Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ya. Tu dibolehkan. Bismillah, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ada. Ni ready semua. Catat, panggil nama-nama siapa ni. Ni korban Pulan binti Pulan, Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan, Bulan binti Pulan. Kalau lembu 7 ekor, seekor lembu 7 bahagian.
sebutlah namanya. Jadi sunat, siapa yang mengikuti menyertai sunat melihat darah yang memancut itu, darah yang melihat. Kalau orang biasa menyembelih lain, ya, tu kaidahnya menghadap kiblat je dah. Tu. Ini yang keduanya, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramai-ramailah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni. Kenapa? Kerana kita mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada cerita sirahnya, daripada Nabi Ismail, tok yangnya, Nabi Ibrahim. Ya, ini kisah. Kisah berlaku. Jadi kita kena ikut. Jadi kita ikutlah bagaimana Rasulullah SAW yang Allah menyarankan kepada baginda. Apa dia? Dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami dah memberi kepada Muhammad berbagai-bagai kebajikan, kebaikan. Ada. Jadi bila Allah kurniakan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut sebagai hamba Allah, sebagai yang kita ikuti, iaitu laqad ja'akum bi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ikut pimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah untuk dia. Kerana barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, siapa yang berselawat kepada baginda, sekali kita berselawat, Allah akan menyediakan kepada kita 10 kebajikan. Allahu Rabbi. Ni. Kerana dialah Habibullah. Baik. Selawat. Yang keduanya, selawat dia macam-macam. Sallallahu alaihi Muhammad ke dapat. Asalkan niat ni kerana Allah. Yang ketiganya, binatang yang akan disembelih dihadapkan kepada kiblat. Di mana dihadapkan? Di punya tempat menyembelih tu. Kiblat sana, kiblat belah sana, jadi kita baringkan kat sana, kita ngadap kiblat. Ready. Ada orang menyembelih daripada atas ke bawah. Daripada, kalau saya menyembelih selalu daripada bawah ke atas. Sebab dia tak mancut muka kita. Kalau ke atas, muka kita habis. Habis darah mancut. Jadi pada bawah, pegang ya. Itu masing-masing lah. Masing-masing kaedah. Asal disembelih, kena putus mari tu. Tengok betul-betul. Kalau kita nak tahu ya, cara menyembelih, kalau lembu, saya ambil telinga dia sampai ke tempat dia. Nampak ujung tu mana tempat sebenar penyembelih. Itu kalau lembu. Kalau kerbau senang sikit, sebab kerbau dia tak ada apa benda yang gondel-gondel ni. Kerbau senang sikit. Satu, yang keduanya kerbau ni ada tanduk dia. Ni saya biasa menyembelih kerbau senang sikit. Sebab dia terbalik itu dah senang je, tak payah nak apa pun, tup aja senang. Sebab dia kosong. Dia kerbau senang sikit. Daging kerbau rasa bagi saya kerbau lagi sedap ya tak? Tu masing-masing ya tak? Apa lagi sedap? Ada orang kata kambing lagi sedap. Kambing memanglah harga bermahal ya tak? Tu sekarang kambing macam-macam. Kambing bor ada, kambing biri-biri ada, kambing macam-macam. Kambing kampung kecil tau. Tapi harganya mahal. Ya, baik. Itu masing-masing punya kadar. Baik. Ini korban yang boleh dikorbankan. Unta kita kat Malaysia kalau ada unta, alhamdulillah. Ya. Jadi kita ni di Malaysia ni biasanya kita apa dia? Nyembelih lembu, kerbau, kambing, itu yang biasanya yang dibolehkan. Ya tak? Jadi orang yang tak mampu macam mana Ustaz? Orang bertanya. Ada orang bertanya. Kalau kita tak mampu, kita carilah untuk mengambil keberkatan. Hari korban itu, carilah apa? Yang paling mudah, ayam. Tapi janganlah pula kata ayam itu sebagian dari untuk disembelih korban. Itu sebagai satu kata orang menurunkan darah, jatuhkan darah ke bumi, mengingati. Bukan termasuk korban tu tak. Yang korban boleh unta, lembu, kerbau, kambing. Itu boleh. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempatnya bertakbir.
sebelum membaca bismillah itu bertakbir. Takbir yang kita takbir selalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramai-ramai. Oh, seronoknya. Ini kalau di kampung dulu lah. Ingat saya di kampung. Kalau nak sembelih punya, bertakbir ramai-ramai. Itunya memarahkan, menyemarakkan Islam ini. Ya, keagungan Islam. Jadi, orang agama lain lihat, oh begini Islam, bagus. Itu sebabnya. Itu sebabnya Islam ni kita tunjukkan. Ingatkan. Ketika Rasulullah dalam peperangan. Supaya kita menunjukkan body yang kuat. Supaya orang-orang kafir takut. Dalam keadaan begitu. Baik. Ini berlaku. Yang keempat tadi, bertakbir sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebelum menyembelih, takbir dulu. Ni 3 kali. 3 kali ya. Takbir ramai-ramai lah. Jadi orang yang serta keliling tu tak seronok dah. Jadi sambut menyambut. Baik, yang kelimanya berdoa, minta diterima oleh Allah. Doa lepas kita sembelih tu, sebut nama apa semua dah sembelih, habis doa. Doa Melayu boleh, doa cakap Jawa boleh, cakap Banjar boleh. Cakap apa saja. Allah tahu bahasa. Ni Allah tahu bahasa kita. Kita kan ciptaan Allah. Ya. Jadi kita. Jadi doa tu, bagaimana cara bacaan yang disunatkan? Doa. Ya. Bagaimana disunatkan? Caranya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni innaka anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu ya doanya. Pendek je. Pendek je. Ya. Adakah sah dan halal sembelihan itu jika tidak disebut bismillah? Jawabnya sah. Halal. Walaupun lapasnya, tapi kita dalam hati ada dah. Allahu Akbar. Cukup. Tak payah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalimah Allahu Akbar dah boleh terima. Ni. Daging korban. Berapa jenis korban? Korban itu ada 2 jenis, iaitu korban wajib, iaitu korban yang dinazarkan. Itu wajib nazar. Kalau korban nazar, aku ni kalau berjaya, kalau aku berjaya ni, aku nak nazar korban kali ini. Hari tahun ni. Kalau anak saya berjaya dalam imtihan, peperiksaan, saya akan korban. Itu tak apa. Boleh. Tetapi itu nama korban wajib. Siapa yang menyertai dengan azar, maka haram baginya mengambil bahagian. Bahagian boleh ambil, tetapi haram mengambil daging. Minta maaf lah. Payah nak sebut je tak. Daging korban tu kita tak boleh ambil dah. Sebab kita nazar. Walaupun ada 7. Ya, 7 bahagian. Kita masuk bahagian. Nanti yang 6 orang itu, dia korban bukan ada sabit nazar. Tapi kita sabit nazar. Boleh tak? Boleh. Tapi kita ni serah je lah terus. Kita tak ada 1/3 kita tak payah ambil. Tahu je. Boleh faham ya? Ni 1/3 tak boleh ambil. Keduanya korban sunat. Itu yang tadi korban sunat. Dapat sunat. Bila kita ikut ambil bahagian dalam tiap-tiap tahun bulan Zulhijjah ini, itu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13, iaitu dinamakan hari tasyrik. Maka boleh. Persoalannya, bagaimana kedudukan daging korban wajib? Dijawabnya, daging kulit, tanduk, binatang korban itu wajib disedekahkan. Kesemuanya mentah-mentah. Dan adalah haram hukumnya bagi orang yang berkorban itu. Orang yang bernazar, tanggungannya maka nafkahnya memakan daging tersebut. Maknanya kita tak boleh ambil makan. Anak-anak kita pun tak boleh ambil.
Nah, ni masalahnya ini orang yang korban wajib, jadi korban nazar. Dia. Apa hukumnya jika ia atau orang-orang yang di dalam tanggungannya yang diberinya nafkah makan sesuatu daripada korban wajib itu, wajib daging yang dinamakan itu digantikan kepada gantian yang lain. Jangan tu ambil yang lain. Jangan. Janganlah kita kalau kita dah serah kepada pihak yang pengurus. Aku tak ambil dah sebab aku nazar. Okay. Senang macam tu. Takutlah ada anak kita termakan tak? Iaitu tanggungan kita, anak kita semua ya. Baik. Bagaimana kedudukan daging yang sunat? Daging yang sunat ni ada 3 perkara. 3 cara. Pertama, disedekahkan kepada fakir dan orang miskin. Orang fakir, mana orang fakir mana? Orang fakir yang tidak ada pekerjaan, yang ada tidak tinggal, tempat tinggal, ya. Kais pagi makan pagi. Ini memanglah Islam menggalakkan supaya kita memberi sedekah orang ini. Cari, ya, kita kena cari, jangan pilih kasih. Dalam satu Korea tu, kalau dalam satu Korea tu kita kenal pasti dia memang susah. Duduk pun rumah ya sewa, ya tak? Duduk rumah PPR sewa, ya. Pendapatannya setakat mana, ya tak? Hanya misal kerja-kerja di kedai-kedai, menolong cari rezeki, tapi dia usaha. Orang ini orang yang usaha, dia tak minta-minta, ya tak? Hanya dia mungkin dia kadang-kadang mengadu kepada pihak-pihak tertentu, misalnya itu Baitul Mal memanglah ini orang fakir. Anaknya ramai pula tu, ya, sekolah lagi apa semua. Miskin ni ada kerja tapi tak cukup. Dia ada pekerjaan tetapi pendapatannya tak mencukupi. Maklumlah, ya. Masa kini ni cuba kita fikir. Apa dah? Bil air, bil elektrik, ya tak? Semua kena bayar. Semua kena bayar. Tambah-tambah lagi kalau sewa rumah, ya Allah. Ni. Kereta keperluan juga. Anak ada. Ya. Tapi janganlah kita, kalau dia kata miskin itu maknanya orang